Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada rakan-rakan malam ni daripada Sabah, negeri di bawah Bayu. Daripada mana tadi? Daripada Kampung Kudat. Daripada Kudat, daripada Kudat yang turut hadir bersama-sama dengan rakan-rakan yang sudah pun berada di Seri Gading untuk siri kempen kami di sini, dan masih lagi berada di dalam rumah, tak boleh nak keluar, tak apa-apa, nak sihat tuan-tuan. Dan kita bersiaran malam ni, ada banyak isu yang telah pun kita sediakan soalan-soalannya. Dan sebelum apa-apa berlaku, saya hari ini nak sambut Azmin Ali mencabar Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berdebat dengan beliau isu Felda. Pertama sekali, siapa Azmin Ali ni nak debat dengan Datuk Najib, kan? Kalau ya pun, kan, tak payahlah hantar ketua perangan Perikatan Nasional, hantarlah presiden ataupun pengurusi Perikatan Nasional lawan dengan Datuk Najib, kan? Barulah gentleman. Datuk Najib pun, kan, dia dah jawab hari ni, mengatakan bahawa dia tak ada masalah nak berdebat, cuma risau takut kalau dia berdebat dengan Azmin ni, orang nampak dia je, orang tak nampak Azmin Ali, sebab kabur. Jadi sebelum dia mencabar Datuk Seri Najib, saya malam ni nak mencabar Azmin Ali, kan? Apa kata kalau kita berdebat, berdebat isu video seks luar tabi'i yang melibatkan beliau dan Haziq. Kerana video ini sudah terang lagi bersuluh, okey tuan-tuan, sudah pun ditonton oleh masyarakat, bukan setakat dalam negara, malah masyarakat antarabangsa. Di luar negara pun sudah pun menonton video ini. Dan saya secara peribadi bersama dengan Datuk Seri Ali Muhammad, kami telah bawa video seks luar tabi'i Azmin Ali dan Haziq ini untuk disahkan ketulinannya oleh pakar forensik di Jakarta dan pakar forensik di Birmingham, United Kingdom. Dan kedua-dua pakar ini mengesahkan memang itulah manusia yang kami tunjukkan gambarnya, iaitu gambar Azmin Ali dan gambar Haziq, kan? Dan video itu juga disahkan tulen, tidak ada sebarang bentuk, sebarang bukti yang menunjukkan bahawa ianya telah diubah suai ataupun telah ditempered. Is original. Jadi saya cabarlah kalau Azmin ni ada sifat kejantanan lagi, walaupun kita tahu dia tak berapa nak jantan, tuan-tuan. Jadi kita cabar dia, sebelum dia cabar orang lain, saya cabar dia dulu. Okey, kita silakan saudara Hafiz dengan soalan-soalan. Saya difahamkan kawan-kawan daripada Sabah juga ada soalan-soalan yang nak diajukan. Silakan. Okay, Tok. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Baik, Tok. Rentetan daripada Datuk punya mukadimah tadi, saya nak tanya, adakah Azmin dengan Muhyiddin ni berani nak saut cabaran bosku? Macam biasalah, dia berani di atas pentas yang depan dia ada orang dia saja. Kalau di atas pentas yang depan dia ada khalayak daripada kedua-dua belah pihak, sudah pastilah dua orang manusia bacol ni tidak akan berani menyahut cabaran. InsyaAllah. Okey. Tok, nak tanya sikit pasal Zeti ni tu. Ada orang mengatakan bahawa Zeti telah memberi amaran, kononnya hari ni pula telah memberi amaran akan menelanjangkan Muhyiddin ni kalau suami dia disiasat oleh SPRM. So dia ibarat macam mengugut lah, nak bongkarkan semua rahsia-rahsia sebenarnya jodoh ni. So apa agak-agak, saya tak pasti sama ada amaran tu betul ataupun tidak, tetapi yang saya pasti, hubungan di antara suami Zeti, Taufik Aiman, dengan Muhyiddin memang akrab, kan? Dan kita tahu bahawa Muhyiddin sendiri pun pernah membantu Taufik Aiman untuk mendapatkan projek di bawah Kementerian Pelajaran ketika Muhyiddin menjadi Menteri Pelajaran. Jadi saya tak pelik lah, betul ke tak betul,
Saya yakin bahawa kalau nama Zeti akhirnya disiasat bersama dengan keluarganya, maka memang akan terlondeh penglibatan Mahathir Mohamad, terlondeh penglibatan Muhyiddin Yassin dan ramai lagi. Jangan terkejutlah kalau lepas ni ada pula pegawai kerajaan. Kena ingat nama-nama yang Tim Lesner sebut tu hanya sebahagian. Banyak lagi nama yang belum lagi disebut. Dia baru sebut Tengku Zafrul, dia baru sebut Hakim Nazlan. Ada ramai lagi. Jangan terkejut. Okey. Datuk, ni ada sahabat kita tanya soalan ni. Ya. Terdapat percanggahan fakta tentang 1MDB daripada kerajaan di mana Tengku Zafrul kata hutang 1MDB masih belum dibayar. Sedangkan DSN kata sepatutnya kerajaan dah boleh bayar hutang 1MDB hasil daripada pembayaran yang dibuat oleh Goldman Sachs, M-Bank, Deloitte dan lain-lain. Boleh Datuk bagi pencerahan sikit? Dia sebenarnya macam ni lah. Hutang 1MDB ni sebenarnya. Okey, kerajaan kena faham sebelum ni hutang 1MDB ni kerajaan tak ada kena-mengena dengan hutang 1MDB. Itu kena faham. Di zaman pemerintahan Barisan Nasional, 1MDB hanya dibiayai sebanyak 1 juta ringgit. Di mana 1MDB masa tu dipanggil TIA, Terengganu Investment Authority, kerajaan bayar 1 juta untuk ambil alih Terengganu Investment Authority, menjadikan dia, ubah dia menjadi 1MDB. Okey. Berniaga ni dia bukan macam khazanah. Khazanah ialah apa yang dipanggil sebagai, yang selalu Wall Street Journal pun duk salah sebut khazanah dia sovereign fund ataupun dana rakyat, dana awam, dana rakyat. Tetapi 1MDB bukan dana rakyat. 1MDB mendapat dananya daripada pasaran modal. Dia terbitkan bond, dia pinjam duit, itulah kerja 1MDB. Jadi dengan bermodalkan 1 juta, lepas 6 tahun dia berniaga, dia ada aset lebih kurang 51.4 bilion. Dia ada hutang lebih kurang 42 bilion lah, senang cerita. Different tu lebih kurang dalam, on paper lebih kurang dalam 6 bilion ringgit. Maknanya modal 1 juta, dia dapat lipat gandakan dia punya kelebihan aset 6,000 kali ganda. So, yang sepatutnya berlaku ialah, daripada 42 bilion itu, Datuk Seri Najib punya zaman Big N, memang 1MDB ada bayar, kan? 2 kali bayar. So, itu sebabnya hutang tu tinggal 32 bilion. Okey. Bila zaman Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, Guan Eng telah memindahkan aset 1MDB tu di tangan kerajaan. Okey? So, kalau dah pindahkan aset 1MDB di tangan kerajaan, maka hutang tu diambil sekali lah. Faham tak? Okey. Itu sebabnya Datuk Seri Najib cakap, bila dapat bayaran daripada Goldman Sachs 16 bilion, dapat bayaran 2.8 bilion daripada M-Bank, dapat bayaran daripada Deloitte, sepatutnya duit ini digunakan bayarlah prinsipal. Kan? Zafrul kata kita bayar bila cukup tempoh matang lah. Kita nak beritahulah dengan orang-orang kampung yang mungkin tak faham apa maksud Zafrul tu. Kalau kita beli kereta harga 148,000, okey, campur dengan hutang semua sekali, dia boleh pergi dekat dengan 200,000. Betul tak? Betul lah, 3% 1 tahun kali dengan 9 tahun kan. Mungkin dia boleh pergi dekat-dekat dengan 200,000. Okey. Kalau kita dah jual kereta tu, kita kena potong nama kat bank tak? Kena. Kan? Kita kena bayar tak kat bank? Bayar. Boleh tak kita cakap kita jual kereta ni, tetapi kita serve interest ni setiap bulan? Boleh tak? Janganlah jadi bodoh. Kita bukan tak sekolah punya orang.
So, bila kamu mengambil keputusan, kan, kamu nak gunakan duit hasil daripada penyelesaian yang dibayar oleh Goldman Sachs, oleh M-Bank, oleh Deloitte, kan, untuk buat benda lain. Contohnya, untuk bagikan projek kepada kroni-kroni dalam bentuk direct nego projek. Projek apa ni, macam-macam lah yang dia boleh ni, kan? Repair jalan ke apa benda dan sebagainya. Itu memang hak kamu. Sebab duit masuk kantung kerajaan. Tetapi kalau kamu ni seorang yang amanah, kan? Duit ni duit YMDB. Kan? Maka selesaikanlah masalah YMDB segera. Apa tujuan dia tidak mau selesai masalah YMDB segera? Sebab kalau masalah YMDB ni diselesaikan segera, sudah pastilah tak ada isu dia orang ni nak kenakan Najib. Betul. Ni kena faham. Betul. Dan kita kena tanya balik dengan Mahathir, dengan si tua puaka ni, kan? Apa jadi dia suruh budak-budak sekolah pecahkan tabung? Ada yang derma pecahkan tabung, derma RM30 dengan alasan nak menyelesaikan duit hutang 1MDB. Semua kena kencing bulat-bulat ni. Yang saya ingat 200 juta tak kurang. Lebih. Tapi 1 sen haram pun tak digunakan untuk bayar duit 1MDB. Kita nak tanya dengan Lim Guan Eng, kita nak tanya dengan Mahathir, kita nak tanya dengan Anwar Ibrahim, kita nak tanya dengan Lim Kee Siang, kita nak tanya dengan Rafizi Ramli, kita nak tanya dengan dia orang ni semua, mana pergi duit tabung harapan ni? Mana pergi? Itu yang kecil pun dia sapu. Apatah lagi bila dia dapat settlement untuk yang besar ni. Jadi kalau misalnya duit settlement daripada Goldman Sachs, daripada Arab Malaysian, daripada Deloitte, dia tak gunakan, apa jaminan lepas ni? Contohnya Lim Guan Eng kata dulu lubang besar ni TRX ni, kan, masa dia menjadi pembangkang. Bila dia dah jadi kerajaan, TRX sudah dibangunkan, hub kewangan antarabangsa di Tun Razak Exchange sudah pun dibangunkan. Ayat Lim Guan Eng berbeza. Dia kata TRX boleh menyumbang 40 bilion. So cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 40 bilion dapat disumbangkan, 16 bilion dapat lagi daripada Goldman Sachs, 2.8 bilion dapat lagi. Bukan setakat, ada lebih lagi, kan? Bukan setakat hutang 1MDB dah patut selesai, ada lebih lagi. Macam saya cakap tadi, hutang dengan aset tu lebih daripada hutang. Belum lagi kalau bandar Malaysia tu dibangunkan, kan? Jadi benda ni benda yang sepatutnya apa ke Cina cakap, cap-cap sui. Sap-sap sui. Boleh settle lah. Betul lah. Betul. Tetapi mereka kalau settle, mereka gunakan duit yang Goldman Sachs bayar, duit yang apa ni M-Bank bayar untuk settle masalah YMDB ni, dah tak ada isu. Tak ada isu pilihan raya akan datang, dia orang nak pakai modal apa. Kita tengok pilihan raya ni, dah 7 pilihan raya kecil, semua BN menang sebab dia orang duk balik-balik ulang YMDB, Najib, YMDB. Kan? Pilihan raya Melaka pun sama juga, 1MDB, Najib. Kalah, bungkus. Pilihan raya Johor pun, dia orang kalah, bungkus juga. Boleh agak dah. Dah boleh agak dah. Sebab tak ada modal lain yang boleh digunakan. Dia orang ni sebenarnya gali kubur tanam diri sendiri sebenarnya. Kita tunggu je lah. Tak percaya tengok. Okey. Kita soalan sikit lagi berkenaan YMDB ni, soalan daripada sahabat kita ni, daripada Sabah ni. Soalannya, kenyataan Syed Saddiq mengenai peguam negara Amerika Loretta Lynch menerima rasuah daripada Tun Mahathir sebanyak 50 juta untuk menjatuhkan Najib berhubung kes YMDB. Apakah kenyataan Syed Saddiq ini boleh membuatkan beliau dipanggil di mahkamah untuk memberi penjelasan? Saya percaya dengan apa yang Syed Saddiq cakap. Sebab Syed Saddiq adalah orang yang sangat rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Dan maklumat yang kita terima pun, kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir masa nak menjatuhkan Datuk Seri Najib,
dia memang menggunakan Loretta Lynch. Loretta Lynch adalah merupakan orang yang rapat dengan pada ketika itu calon Presiden Amerika, iaitu Hillary Clinton. So saya difahamkan dana yang diberikan sebahagiannya masuk ke dalam akaun milik Clinton Foundation. Dan sebaik saja Donald Trump memerintah, beliau telah memecat Loretta Lynch ni. Tak ada lagi jadi peguam negara. Dan kita pun tahu bahawa cerita-cerita nak menyaman ataupun nak melakukan saman sivil ke atas Khadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi, Lau Tek Jo, sampai sekarang ni tak dengar cerita apa pun. Last kali yang dibicarakan Roger Ang. Padahal benda ni sudah disebut tahun 2015 lagi. So persoalan dia, bila mana kapal Equanimity ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia, pada ketika itu Lau Tek Jo mengeluarkan kenyataan melalui peguamnya. Dia mempertikaikan, saya sudah dikatakan mahu disaman oleh pihak DOJ 2 tahun yang lalu. Kenapa sehingga hari ini kapal dah ditahan tapi saya masih tidak dibicarakan lagi. Dan bila datang bulan Mac tahun 2018, pada tahun pilihan raya tu, ingat tak? Bukan Lau Tek Jo minta ditangguhkan perbicaraan. DOJ sendiri minta supaya ditangguhkan perbicaraan selama 6 bulan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau perbicaraan ditangguhkan selama 6 bulan. Saya dah sebut ni masa saya duduk bekerja dengan Kementerian Kewangan. Apa akan jadi? Kalau kes tu tak dibicarakan awal, kes tu dilengahkan lepas 6 bulan, maknanya lepas pilihan raya umum 2018 baru kita bicarakan Lau Tek Jo, Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Apa akan jadi? Kalau ketika sebelum pilihan raya orang percaya apa yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib, orang pun tak mengundi Datuk Seri Najib, macam apa yang benar-benar berlaku. Orang tak undi BN. 25% pengundi Melayu lari daripada mengundi kita. 79% pengundi masyarakat Cina menyokong Pakatan Harapan. Begitu juga masyarakat India pun ramai menyokong Pakatan Harapan. Kita tengok sekarang ni apa jadi? Apa jadi dengan kes DOJ? 17 aset yang nak dirampas oleh pihak DOJ, kita tengok Equanimity. Bahan bukti yang nak dirampas ni pun akhirnya tak diserah kepada DOJ, diserah kepada Mahathir. Mahathir pula, dia apa dia buat dengan kapal Equanimity ni? Jual separuh harga. Dia sampai kat Malaysia, dia cakap kapal ni kita kena jual segera. Bahan bukti ni kena jual segera. Dia kata kalau kita tak jual segera, kos nak maintain kapal ni 2.1 juta setahun. Sebulan. Semenjak bila orang rampas kapal ke, rampas kereta custom ke, kereta polis ke, JPJ rampas ke, dia tukarkan minyak hitam, dia tukarkan tayar, dia buatkan alignment semua. Dia ingat kita ni bodoh macam dia katnya. It's an insult to our intelligence tau. Lepas tu bila saya pergi ke Langkawi, kita jumpa pula kapal Equanimity berada di Langkawi. Bila kita tanya Perdana Menteri apa pasal kapal ni boleh berada di Langkawi, dia cakap kapal ni 2-3 hari sekali kita kena bawa bersiar-siar, takut teritip hinggap di badan kapal. Saya masih ingat ayat dia sebiji-sebiji. Last sekali kapal ni dijual kepada Kroni Tun Dr. Mahathir Genting dengan separuh harga daripada harga yang dibeli oleh Jolo. Yang dikatakan dibeli oleh Jolo. Parking pun kat dia betul 126 juta US dollar daripada 250 juta. Jadi tuan-tuan fikir sendirilah siapa yang dah kena kencing tu. Okey. Okey tu. Okey. Hari ni Anwar Musa kata
rakyat masih sayangkan MN. Oh ya ke? Dia bagi statement lah. Ia seolah-olah membalas kenyataan Datuk Seri Presiden Datuk Seri Zahid yang mengatakan 2 hari lepas Datuk Zahid ada kata biarlah ia diletakkan dalam lipatan yang tak perlu dibuka lagi. So Anwar Musa balas, ibarat macam Anwar Musa ni balas apa yang Datuk Zahid cakap lah. Ya ke? Apa pendapat? Dia sekarang ni kita kena faham lah, kita sekarang ni berlawan dengan musuh kita, Pakatan Harapan, Pejuang, Perikatan Nasional dan Muda. Warisan. Jadi memang akan ada orang-orang yang di dalam parti kita ni, kita tengok dia ni lebih cenderung pada Perikatan Nasional. Dia akan jentik-jentik lah. Sekarang pun dia tak berani jentik lebih-lebih. Dia jentik sikit-sikit, jentik sikit-sikit kan. Biarlah. Biarlah. Saya yakin bahawa perwakilan kita matang nanti bila tiba time pemilihan parti, kan? Dia orang tahulah macam mana nak ajar dia orang ni semua. Tak payah kita bazir masa sangat lah ulas benda-benda kecil. Okay. Ya. Kita Ya. dulu DAP dan Guan Eng tak setuju tu. Pengeluaran KWSP ni lah 10K ni. Sekarang dah setuju lah. Sekarang tiba-tiba dah setuju pula ni hari. Kebetulan ke ataupun macam mana ke ataupun Jadi ada lain tindakan tuan-tuan terdesak kena ke? faham. Selama hari ni bila pemuda UMNO, bila Datuk Zahid, Datuk Najib, Tok Mat Hassan dan rakan-rakan UMNO lain berjuang untuk minta supaya kerajaan membenarkan air citra ataupun duit KWSP dikeluarkan secara one off RM10,000. Pada ketika tu tak ada pula puak-puak ni menyokong tak ada. Bila desakan kita ni dah hari-hari nampak PM pun macam nak bagi kita keluarkan duit RM10,000 ni, setelah mendengar telinga pun panas setiap kali mesyuarat MT asyik dibangkitkan benda yang sama. Kita tengok kawan-kawan daripada DAP ni mula pula membangkitkan isu tentang KWSP. Nak dapat mileage lah tu kan. Jadi kita jangan terpedaya tuan-tuan. Selama hari ni bila rakyat minta merungut, dia orang tak bagi. Bila rakyat bising pasal isu vaksin, dia orang tak pertahankan hak rakyat. Dia orang tak pernah berbicara soal bagaimana rakyat didiskriminasi dan sebagainya. Sekarang bila mereka nak menggunakan benda tu untuk menjanamkan kita, mulalah nak menyokong menentang Akta 342, mulalah nak menyokong tu menyokong ni. Jadi tuan-tuan mesti pandai menilai sama ada sokongan mereka ini tulus ikhlas atau sokongan mereka ini hanya bermusim untuk mendapatkan political mileage. Kita kena cerdik. Jangan kerana apa yang kita perjuangkan selama hari ni, apa yang UMNO perjuangkan selama hari ni belum lagi berjaya. Mungkin ada 1-2 benda akan berjaya, ada 1-2 benda takkan berjaya. Contohnya tuan-tuan punya MySejahtera masih lagi fully vaccinated. Kalau tidak 1 hari bulan Mac itu hari, kalau kita tak bising-bising, mungkin dah tukar jadi putih. Betul tak? Ini UMNO yang buat ni tuan-tuan. Perdana Menteri daripada UMNO juga yang telah meminta supaya KJ ni tidak menukar status tuan-tuan punya ni. Jadi jangan kerana termakan dengan hasutan daripada Pakatan Harapan dengan Bersatu dan Perikatan Nasional dan Muda, tuan-tuan tak mengundi BN. Bila tuan-tuan tak mengundi BN, maknanya tuan-tuan tidak mengundi orang yang selama hari ini memperjuangkan nasib tuan-tuan. Lepas ni siapa nak memperjuangkan nasib tuan-tuan? Kalau kita buat baik pun akhirnya BN ditolak juga. Betul lah, memang akan ada lagi yang tetap akan berjuang. Tetapi setidak-tidaknya kan tuan-tuan, berilah motivasi sikit kepada pemimpin-pemimpin UMNO ni supaya mereka ni lebih lantang memperjuangkan hak rakyat, insya-Allah. Okey. Kita hari ni KJ ada umum nak tutup
PPV Mega sebab kos tinggi. Ya. Dulu Datuk Seri Najib ada bagi cadangan kepada kerajaan untuk gunakan klinik-klinik Satu Malaysia yang sekarang orang dah tukar lah, klinik komuniti dan sebagainya ni, dan juga gunakan pusat kesihatan daerah untuk beri vaksin secara cepat kepada rakyat. Ya. Tapi mereka-mereka ni degil. So agak-agak apa komen tu? Saya sendiri pun dah cakap bahawa PPV ni lengang, kosong, orang tak sambut. Masa booster yang pertama, ini vaksin yang pertama, dos yang kedua, orang sambut sebab orang gairah nak pergi overseas. Orang gairah nak travel ke sana ke sini. Orang percaya janji Muhyiddin, bila suntik 2 dos boleh ke sana, boleh ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Tapi semua dah tahu dah kena kencing. Kan? Jadi tindakan KJ tu baguslah. Dia bertetapan dengan kesesuaian masa. Kalau misalnya PPV ni tak ramai orang pergi, maka buatlah di klinik kesihatan ke, klinik yang dulu klinik Satu Malaysia sekarang dah bertukar menjadi tak tahu apa dah jadi dah kan, semenjak kehilangan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri kan. Yang itu dulu diturunkan sebab ada logo Satu Malaysia. Padahal klinik itulah banyak membantu rakyat kan. Tak apalah, buatlah kat mana kan. Buat penjimatan yang semaksimum mungkin supaya duit yang ada tu boleh digunakan untuk membeli barang-barang peralatan lain untuk Kementerian Kesihatan. Tapi lagi baik lagi kan, kalau betul lah ikhlas nak membantu rakyat selesai keluar daripada masalah Covid ni, izinkan rakyat membeli ivermectin di farmasi dan juga di klinik. Jangan haramkan. Kita tengok Indonesia, mereka mewajibkan rakyatnya mengambil, bukan, vaksin wajib. Tetapi mereka menggalakkan rakyat mengambil ivermectin. Malah mereka buat kilang untuk memproses ivermectin. India dah pakai, Filipina dah pakai. Kenapa yang kita ni takut sangat? Takut sangat dengan ubat yang rakyat boleh beli dengan sendiri. Yang tak, itulah, tu masalah dia. Betul tak? Kalau beli monul parabe, itu kerajaan yang beli. Bila kerajaan yang beli, kita pun tahulah macam-macam boleh jadi kan. Kita tak menuduh, tetapi rakyat tak bodoh. Betul tak? Benda yang boleh dapat dengan murah, harga murah, kau tak nak, kau nak yang beribu juga. Yang last kali dana rakyat digunakan untuk beli ubat-ubat ni. Kenapa? Mesti ada sebabnya. Rakyat zaman sekarang bukan rakyat bodoh tau. Dia orang mungkin tak belajar ke Oxford, but sometimes they can think better than those who went to Oxford. Tu yang nak beritahu lah. Betul. Tadi ada orang tanya dalam live ni. Dia kata pasal YMDB tu. Dia tanya, dia kata memanglah duit tu bukan maksudnya duit tu di sukuk ataupun bond lah yang YMDB buat, tapi ia dijamin oleh kerajaan. Boleh bagi pencerahan kat situ tu? Betul lah, ianya dijamin oleh kerajaan. So maksudnya duit tu duit maksud dia, kalau misalnya 1MDB tak bayar, kerajaan yang akan bayar. Selama hari ni, ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, 1MDB masih lagi bayar. So tak adalah ambil duit kerajaan. Ini kena faham. Tak faham tu. Ini kena faham. Ada pernah 1MDB mohon untuk standby kredit. Okey? Pinjam. Pinjam. Mohon untuk pinjam. Sebab dia, bila orang fitnah banyak pasal YMDB ni, ada bank tak silap saya, Dutch Bank ke apa, minta supaya dijelaskan awal. Cuba bayangkan kita ambil loan rumah 25 tahun, baru 2 tahun 3 tahun bank suruh bayar habis. Macam tu YMDB kena bila kita difitnah oleh puak-puak Mahathir, puak-puak Tony Puah, oleh Rafizi Ramli. So Deutsche Bank merasakan macam, kalau tak silap saya Deutsche Bank Dutch Bank. So mereka minta kita settle awal.
So bila kita terbitkan bond tu lah yang kita settle kan, kita fully settle, termasuk yang standby credit yang kerajaan bagi. So maksudnya baru-baru ni dalam parlimen yang Tony Puah cakap tu Najib, Datuk Seri Najib tipu tu, dia lah menipu. Sebab dia Dia memang bapak penipu. Tunggu masa je lah. Dia ada 33 report rasuah dekat SPRM tu. Tunggu je lah nanti. Tunggu je. Sekarang ni dia ada orang yang melindungi dia. Kan? Aku pun tak faham lah macam mana kan. Selagi Siti Zainab tu ada dekat pejabat AG Chambers tu, kan? Selagi itulah dia takkan kena dakwa. Percaya, trust me. Tapi bila Siti Zainab dah tak ada kat situ, kan? Tunggulah. Okey. Okay Dok, isu Felda tadi Ya. ada soalan daripada sahabat kita ni. Dia kata, kenapa tiba-tiba ni diorang ni nak main isu Felda, termasuk Azmin Ali ni tiba-tiba nak main isu Felda dan putar belikkan fakta pula. Sebabnya dia orang ni ingat orang Felda ni mudah ditipu. Sebab dah pernah berlaku. Ingat lagi tak bila anak duk pergi gasak Felda pada tahun sebelum 2018. Kita kalah di banyak kawasan di dalam kawasan Felda tau. Apatah lagi di Johor ni. Johor merupakan kawasan Felda nombor 2 terbesar di Malaysia. Nak beritahulah, kawasan Felda di Johor ni lebih luas daripada keseluruhan Singapura. Jadi ini macam fixed deposit BN lah. Jadi kalau dia boleh pecahkan di fixed deposit BN ni, kerana ada lagi orang Felda yang sekali lagi nak kena tipu, yang mengizinkan diri mereka ditipu oleh puak-puak haram jadah ni, dia tak boleh nak kata apa lah. Lepas ni janganlah duk cakap, kenapa dulu zaman Najib kita dapat 1,200 setiap bulan, kenapa zaman Pakatan Harapan kita tak dapat. Jangan cakap macam tu. Kenapa zaman Najib saya pernah dapat 5,000, bini saya dapat 5,000, keluarga saya dulu pernah sebelum tu 5,000, kan? Sekarang kenapa tak dapat? Dulu kita 15,000 dah kita pernah berasa. Kenapa sekarang tak dapat? Jangan ulang lah benda tu. Kan? Siapa suruh hang pangkah lagi? Dah tahu dia orang ni penipu, hang pangkah juga. Lepas tu komplain bila apa yang dulu BM bagi tak dapat. Mana boleh, adil lah sikit, kan? Kena bersifat adil. Okey. Dok, ni Katak ni, hari ni bagi statement ni, Katak dan juga pengkhianat ni, di Parlimen Masjid Tanah ni, dalam satu portal hari ni dia kata, dia gelarkan UMNO musibat. Musibat? Tak apalah. Macam mana tu? Dia lupa bahawa dia, masa dia nak bertanding menjadi wakil rakyat, dia mewakili parti yang dia kata musibat tu. Betul. Dia lupa dia bertanding, kan, atas tiket dacing, di mana parti yang dia kata musibat tu, kan, merupakan parti tunjang kepada Barisan Nasional. Dan dia juga lupa bahawa selepas BN kalah, dia takut kes dia tu dibawa ke mahkamah, seperti mana kes terhadap Ahmad Maslan, kes terhadap Syarif Samad, kan, yang juga menerima duit daripada Datuk Seri Najib. Dia takut nama dia dihadapkan ke muka pengadilan, maka dia melompat parti. Kalau dia menggunakan otak dia yang waras, dia akan tahu siapa musibat yang sebenar. Musibat yang sebenar ialah orang yang meninggalkan perjuangan bila partinya kalah. Musibat yang sebenar ialah orang yang mengkhianati penduduk di Masjid Tanah, kan, yang telah mengundi dia atas tiket UMNO dan BN. Orang bukan undi dia sebab dia ni orang PPBM. Tidak. Dia lari daripada perjuangan. Inilah musibat yang sebenar. Jadi kalau ada orang duk cakap lah, kan, UMNO ni parti haram ke, kan, tengok betul-betul, kan, siapa sebenarnya yang haram dan siapa yang haram jadah. Okey. Dok, pada bulan Januari lepas,
banjir kilat telah berlaku di Mukim Segamat, Hmm. di mana 2 buah parlimen yang merangkumi 6 buah DUN terlibat dalam musibah tu. Hmm. Apa yang menghairankan kita adalah pemimpin-pemimpin parti PH ni Hmm. yang memerintah di kawasan tersebut langsung tak hadir dan memerlukan bantuan kepada mangsa banjir. Betul. Apakah PH masih relevan dekat Segamat itu? Itu kita tak payah tanya dengan orang UMNO lah. Kalau tanya dengan saya, memang saya cakap lah, dia orang ni tak buat apa. Kan? Kita pun pergi turun, pergi ke sana, kurang-kurang daripada Kuala Lumpur pun kita datang tolong orang-orang dekat Segamat ni. Bantu bersih rumah, bagi bantuan dan sebagainya. Kan? Tetapi orang amanah sendiri bising kat dalam Facebook, bising kerana mereka kesal mengundi Parti Amanah. Mereka kesal mengundi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bila rakyat berhadapan dengan musibah banjir di Johor, di Segamat. Tak ada pun muka orang yang menang ketiga-tiga parlimen, baik di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen, di kawasan Labis, Segamat, Sekijang, kan? Hilang. Yang tinggal orang UMNO, termasuklah yang kalah pun. Kan? Yang kalah pun turun membantu. Saya pergi jumpa YB Ayub membantu. Kan? Itu kalah tu, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang kalah. Kan? Jadi benda ni lah masalahnya. Okey? Okey. Tok, selepas PRN Johor ni, Ya. adakah masih dalam pengamatan Datuk lah, adakah ada lagi adegan lompat yang akan berlaku sekiranya Ya. UMNO dengan BN menang tipis? Sekiranya lah. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah lah tak ada. Kalau ada yang nak melompat pun daripada sebelah sana lompat ke sini. Ke sini nak lompat ke sana, insyaAllah tidak. Okey. Okey. Soalan seterusnya kot. Ya. Okay. Ni daripada sahabat kita lah ni soalannya. Benarkah Midin Pagoh ni bakal mengadakan gabungan bersama Anwar Ibrahim Ya. kerana dia tahu Bersatu tidak boleh berdiri sendirian? Itu sebab rakyat kena pastikan BN kena menang lebih daripada simple majority. Kalau BN menang lebih daripada simple majority, dia buat macam mana sekalipun, dia tak boleh membentuk kerajaan. Kan? Jangan sampai ada yang patut turun untuk mengundi, dia kata, oh BN confirm menang lah, aku tak balik pun tak apa. Kalau semua orang ada mentaliti macam ni, mampus. Daripada patut menang dengan 2/3 ataupun mungkin 3/4 pun boleh capai, tiba-tiba nak menang simple majority pun tak dapat. Jadi menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada gunanya. Jadi kena beringat, pastikan jangan sabotaj parti, jangan tak menyokong. Tak kira lah dia musuh politik kita dalam UMNO ke, kan, musuh lawan kita ke apa ke. Yang penting dia bertanding atas TKBN ke, kita kena pastikan anak beranak kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita kena turun undi calon dacing tu. Jangan sampai tak turun. Jangan sampai pergi bercuti pada hari 12 bulan. Demam-demam pun turun lah tuan-tuan, kan? Saya dah 3 hari berdemam ni pun masih lagi boleh buat live FB ni, kan. Takkan tuan-tuan tak boleh, kan? Pergi je sekejap, beratur. Okey? Okay, Dok. Alright. Ni soalan kelakar sikit lah pada soal bersahabat kita ni. Dia kata Azmin Ali kata Allah turunkan Midin di bumi Malaysia ni untuk selamatkan rakyat daripada BN. Dia orang PKR memang semua macam ni agaknya, kan. Dulu dia kata Anwar Ibrahim ni anugerah Tuhan. Sekarang dia kata pula Mahyudin ini adalah yang diturunkan oleh Tuhan. Aduh. Besok lusa mungkin Haji Adi dapat wahyu agaknya. Tak apalah. Ini kalau dah
Kalau dah terlalu mengarut dia punya kenyataan ni, kita abaikan je lah. Kita anggaplah orang-orang yang dah di penghujung hayat politik ini memang selalu datang beracau macam ni. Kalau orang dah nak mati tu dipanggil buang tebiat kan. Tapi belum pernah lagi dengar orang yang politik yang dah nak mati pun boleh buang tebiat juga. Lebih kurang ginilah kan. Okey. Okey dok. Tadi ada wartawan tanya dekat timbalan Presiden PAS berkenaan dengan hudud, dan dia pun mengelak untuk menjawab soalan tu. Adakah sebab PAS dah duduk dalam kerajaan, dah dapat kursi empuk, dah selesa jadi duta Timur Tengah dan sebagainya, so dia nak avoid daripada soalan tu. Macam mana? Ataupun dia dah tak nak cakap pasal hudud? Rasanya bab isu ni boleh tanya dengan Haji Adi lah. Jadi Kita rasa rakyat pun dah mula tahu dah perangai dia orang ni. Bila dah ada kuasa, mereka berubah kan. Tak apalah, biarlah. Kita tak payah komen banyak. Kita doakan semoga lepas ni kalau Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Presiden PAS, adalah perubahan. Mungkin PAS boleh kembali untuk berdakwah, kembali berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, insyaAllah. Okey. Ini Ketua Penerangan Ketua Penerangan BN Datuk Sansua Anwar Nasarah kan? Okey. Dia kata pejuang tak ada arah tujuan. Okey. Yang ada hanyalah dendam dan fitnah aja. Ya. Terhadap UMNO dengan BN, terutamanya Datuk Najib sekarang ni kan. So apa komen itu? Memang pejuang dia tahu dia tak boleh nak menang pilihan raya kan. Cuma ketika bapa dia berada dalam hospital kan, dia telah membuat satu kesilapan dengan mengumumkan akan bertanding 42 kerusi. Itulah sebabnya kan. Tak semestinya iman tu tak boleh diwarisi. Ilmu pun tak boleh diwarisi. Kebijaksanaan pun tak boleh diwarisi. Kadang-kadang bapa nampak macam hebat, anak mungkin juga bebal kan. Mukris ni salah satu contohnya kan. Jadi dia dah terlanjur dia umumkan nak tanding 42 kursi. Jadi suka tak suka bapa dia macam dah nak tak berapa nak boleh jalan ni pun terpaksa kempen juga lah. Baru ni pergi ke Peldak Hitam kan. Jadi memanglah dia punya main agenda bukan untuk menang pilihan raya. Dia tahu dia orang tak boleh menang, satu kerusi pun tak boleh menang. Tetapi mereka nak terlibat sama menyumbang untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Padahal Datuk Seri Najib dah lama dah jatuh. Betul. Cuma yang dia sedihnya, dia cuba jatuhkan Datuk Seri Najib, tapi aura Datuk Seri Najib tu makin kuat. Makin naik. Sokongan terhadap Datuk Seri Najib tu makin kuat. Mana dia pergi, orang berkerumun. Bak kata orang tu kalau nak tengok kawasan pilihan raya tu berlaku, pergi di tempat yang Najib pergi je. Senang cerita lah kan. Tempat lain ni macam tenang je, macam tak ada apa berlaku, macam tak ada kempen berlaku kan. So itu yang dia jealous, itu yang dia cemburu. Dia cemburu tu macam-macam lah. Dia sekarang ni gerak kerja bersepadu, pembangkang, menyerang UMNO. Dan bila dia menyerang UMNO, dia tak tahu apa nak serang UMNO ni. Jadi dia serang isu lama, isu 1MDB, dia serang Najib. Isu 1MDB, dia serang Najib. Tak ada isu. Tapi jangan bimbang lah. Berdasarkan rekod, setiap kali dia serang Najib dengan 1MDB, kita menang besar. Okey. Hari ni pun kat Simpang Enggam, Mazli pun hilang tu. Betul. Okey tak? Ada soalan tu. Dia tanya, sepanjang tempoh darurat, ketika Din Pagoh ni jadi PM ni, belanja lebih 600 bilion. So adakah 600 bilion ni kita tak boleh tanya langsung sebab dia belanja dalam waktu darurat? Kita dah minta supaya di table di parlimen. Boleh lah maksudnya. Boleh minta, tapi dia orang tak nak bagi. Tak, sebab dia kata dia orang tak nak bagi. Tapi tak apa. Bila time nanti kita dah memerintah, kita bentuk kerajaan secara bersendirian, tanpa geng bersatu, tanpa geng PAS ni nanti, maka kita boleh dedahkan kan. Malam hari kita menang tu, kena pastikan kita kena tutup lah Putrajaya tu.
Kan? Kita kena kepung Putrajaya tu. Jangan benarkan satu fail pun dikeluarkan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan Datuk Seri Ismail Sabri pun sekarang boleh tengok juga. Kan? Apa yang diorang belanja sampai 600 bilion tu. Betul, banyak. Sebenarnya kita boleh tengok. Okey. Okey. Okey Dok, pada 1 Mac yang lalu, Ya. dalam persidangan Parlimen, Perdana Menteri menegaskan dan mengesahkan bahawa di dalam pemerintahan yang ketika ini tidak ada sebarang pendakwaan terpilih sama ada kepada kes-kes yang sedang berjalan ketika ini. Soalan dia, benarkah apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri? Tak benar. Tak benar. Tak benarlah sebab semasa dia jadi Perdana Menteri, saya telah didakwa di mahkamah di bawah ordinan darurat. Kenapa saya didakwa di bawah ordinan darurat? Kerana saya merayu supaya apa dipanggil? Keluarga SCP Syariman diberikan papasan. Sebab Perdana Menteri sebelum tu, Muhyiddin Yassin mengatakan siapa yang meninggal dunia akibat daripada vaksin 500,000. Siapa yang ada kecacatan kekal 50,000. So saya merayu walaupun hasil keputusan pihak hospital mengatakan dia mati disebabkan serangan jantung, kan? Saya merayu supaya keluarganya diberikan papasan. Merayu pun salah. Dan paling menyedihkan, patetik betul lah, kan? Paling menyedihkan dalam tuduhan saya pada sekian-sekian hari bulan, kamu telah merayu bagi pihak keluarga SCP Syariman. Ini bukan pendakwaan terpilih. Ini bukan pendakwaan terpilih. Tak apalah, kita letak tepi dulu lah. Nanti kita beritahu macam mana nak elak daripada berlaku pendakwaan terpilih bila tiba masanya. Okey? Okay, Dok. Presiden Amor dah kata, sampai bila rakyat dan negara perlu jadi korban kepentingan politik Denpagu? Apa maksud itu? Macam mana? Presiden kata, sampai bila rakyat dan negara perlu jadi korban kepentingan politik Muhyiddin Yassin? Sampai pilihan raya umum yang akan datang. Selagi rakyat tak kembalikan kuasa di tangan Barisan Nasional, selagi Barisan Nasional terpaksa membentuk kerajaan bersama dengan musuh-musuh politik kita, iaitu Bersatu, kan? Selagi itulah kita tak boleh betulkan sistem perundangan negara. Contohnya lah, kalau nak kata kerosakan yang dibawa oleh institusi kehakiman, Ketua Hakim Negara masih lantikan daripada siapa nama ni? Mahathir Mohamad. Peguam negara hari ini dilanjutkan tempoh. Beliau juga adalah lantikan daripada Muhyiddin Yassin. Dapat lagi setahun. So kita harap lantikan baru ni dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau kena berani untuk buat tindakan yang betul. Tapi sebelum beliau disambung, beliau bagi nyawa kepada Siti Zainab untuk menjadi pemangku SG1 sebelum SG1 dilantik. Jadi sekarang dia dah jadi AG balik, dah sambung kontrak lagi setahun. Pastikan letak orang yang ada kredibiliti, orang yang tak ada kes rasuah macam Siti Zainab tu untuk diangkat menjadi SG1. Kan? Jangan biarkan tempat tu kosong. Jangan biarkan Siti Zainab bermaharajalela. Kena buatlah benda ni. Orang nak tengok kat luar ni, kan? Dan orang nak tahu. Ini sekarang ni bukti-bukti terbaru terhadap keluarga Zeti. Bila Zeti nak dihadapkan ke muka pengadilan? Kan? Ini orang nak tahu apa jadi dengan Nur Muhammad Yaakob. Orang nak tahu ni bila Nick Faisal, bila Lau Tek Jo, Josephine Low, ni semua sekali nak dibawa balik. Kalau tak pun didakwa,
kena beri keterangan, ambil keterangan dia. The main culprit yang menipu 1MDB, engkau tak siasat, engkau tak dakwa, Dato' Najib jadi kambing hitam. Tak adil lah. Kan? Orang nak tahu benda ni semua. Kena lah. Peguam negara kena buat benda ni. Kena berani. Dah jadi penggal kedua duduk jadi sebagai peguam negara, tak berani. Baik letak jawatan. Kan? Kena berani. Kena tegas. Orang nak tahu. Ni, sekarang ni Dato' Ayub Khan sudah menyatakan pihak polis sudah pun Serah kertas siasatan. serahkan dokumen. Sebelum ni kita duk ingat apa ni, anak kepada Vincent Tan ni didakwa di bawah Seksyen 15. Hari ni kenyataan yang kita dengar daripada TV, apa nama TV 757 kan, Buletin 757. Dia punya kenyataan mengatakan bahawa NFA, no further action. Jadi sebagai peguam negara yang baru diberikan nafas baru, dia kena berani. Kan? Jangan kerana orang ni kroni Mahathir, dia tak dakwa. Payahlah. Faham tak? Itu sebabnya penting. Saya cakap terus terang lah, saya tak mengharap Dato' Najib akan dapat keadilan, Dato' Zahid akan dapat keadilan. Selagi sistem perundangan negara ni tak dibetulkan sepenuhnya, selagi tu kita tak akan dapat keadilan. Kita kena make sure, kena ubah semua. Ketua Hakim Negara kena tukar, kan? Semua. Barulah kita boleh lihat keadilan. Dan keadilan tu janganlah hanya keadilan untuk orang tu. Kena pastikan juga kena berlaku adil pada semua pihak. Tak kira lah orang UMNO ke, DAP ke, PAS ke, PKR ke. Salah, dakwa. Tak salah, jangan pandai-pandai dakwa. Kan? Jangan pula sengaja. Gunakan pula macam Muhyiddin buat, dengan Mahathir buat. Kau sokong kita, kau lompat parti, kita tak dakwa. Tak boleh macam tu. Kan? Kena make sure benda ni. Jangan dah ada kuasa, kita pun berubah jadi serupa macam dia orang ni semua. Nanti rakyat marah dengan kita. Kena ingat, dulu kau boleh buat sesuka hati. Selepas ni siapa pun jadi kerajaan, dia tak sama macam dulu. Setiap masa, setiap ketika kamu akan dipantau oleh rakyat. Setiap tindakan yang salah, rakyat akan balut. Setiap polisi-polisi bodoh yang kita umum, rakyat akan balut. Kan? Setiap ketidakadilan yang berlaku, rakyat akan balut. Siapa pun duduk kursi menteri, Perdana Menteri lepas ni, punggung panas lah. So kena buat baik je. Jadi kalau tidak ada intention nak buat baik untuk rakyat, jauhilah kursi-kursi dalam kerajaan. Kan? Sebab ianya akan mengundang malapetaka. Jangan ingat syok pegang jawatan menteri, Perdana Menteri ni. Dia akan mengundang malapetaka. Mungkin baru 1-2 hari kau jadi Perdana Menteri, kau buat silap langkah, habis kau. Orang benci kau lebih teruk daripada Mahathir ni. Okey. Okay, Dok, ni soalan daripada Sabah ni tu Apa pandangan Datuk Parti Warisan yang bertanding di 4 kawasan di negeri Johor ni, yang mana di negeri Sabah pada asasnya perjuangan Parti Warisan ni adalah Sabah for Sabahan, tapi akhirnya Parti Warisan pula masuk ke tanah Melayu. Apakah pandangan Datuk, dan apakah ini satu pembohongan pemimpin Parti Warisan bagi mereka yang fanatik mengenai isu atau konsep asas mereka, iaitu Sabah for Sabahan? Sebenarnya tujuan dia satu saja, membantu Atok untuk pastikan orang Sabah yang berada di Pasir Gudang, apa semua sekali tempat-tempat. Ramai orang Sabah yang cari makan kat sini. Tanyalah kawan-kawan yang datang ke Sabah ni, kan? Jadi matlamat dia satu, bila parti daripada Sabah bertanding di Semenanjung ni, maka orang Sabah akan sokong. So kena faham apa tujuan dia. Bila orang Sabah yang dulu menyokong Barisan Nasional, kali ini menyokong Warisan,
Maka kalau di kursi tu kita patut boleh menang. Tiba-tiba disebabkan kita hilang 300 undi pergi ke warisan. Warisan ni tak akan menang satu kursi pun. Kan? Mereka tak akan menang satu kursi pun. Tapi disebabkan orang kita tersilap pergi ngundi warisan. Maka silap-silap kursi tu kita boleh kalah. Jadi mengundi parti warisan ni samalah kita merosakkan undi kita. Sama je. Undilah parti yang ada potensi menang. Setakat ni parti yang mungkin boleh menang BN pasti. Kan? PH mungkinlah di kawasan-kawasan DAP ada peluang. Ada peluang. PN kalau boleh kita pun nak tanam dia orang ni hidup-hidup. Jangan sampai ada satu kursi pun dia orang menang. Harapan kita. Tapi kadang-kadang bila kita silap strategi, kan? Macam dekat Bemban PH letak calon Cina, BN letak calon MCA, kan? Dia orang letak calon Melayu. Tak pasal-pasal calon Melayu dia menang. Jadi strategi pun penting. Kalau kita silap buat perhitungan, kan? Itu pun boleh menyebabkan kita boleh kalah. Okey? Okay, Tok. Kalau bagi soalan Tandik daripada dalam ni, Tok. Dia kata Melaya ni ambil hasil daripada Sabah. Tapi takkan warisan tak boleh bertanding kat sini pula? Kita tak cakap warisan tak boleh bertanding. Ini negara demokratik. Warisan nak bertanding dekat mana pun boleh. Kalau boleh tubuhkan sekali parti warisan dekat London, dekat Delhi, bertanding kat sana, tak ada masalah. Tak ada orang halang. Ada kita bising-bising dia orang bertanding sini. Tak ada kan? Bertanding lah. Bukan boleh menang pun. Kan? Tak ada masalah. Apa dia? Okey. Isu KJ yang 30 hari bulan ni siapa tak apa ni dah muktamad. Tak ada hal lah tu. Dulu pun dia cakap muktamad juga. Kan? 1 Mac patut dah tukar jadi putih. InsyaAllah lah kita akan perjuangkan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak pastikan 1 bulan April ni, siapa yang umur 60 tahun ke atas, siapa yang ambil Sinovac, tak nak ambil booster sebab takut bila tengok orang keliling semua sekali ada kesan sampingan, kan? Siapa yang tak puas hati dengan benda ni, nyatakan benda tu di dalam media sosial tuan-tuan. Kalau tuan-tuan diam semua, dia orang kata alah yang tak setuju diwajibkan booster ni Lokman Adam je, kan? Geng-geng PPIM je. Kalau tuan-tuan tak bersuara, itulah apa yang dia akan cakap, kan? Jadi kalau boleh semua orang kena bersuara. Ni ada ramai orang duk maki-maki KJ kat dalam Facebook saya. Buat apa maki kat dalam Facebook saya? Makilah dalam Facebook tuan-tuan. Kan? Buat status KJ, tolonglah, kan? Jangan paksa kami ambil booster ni, kan? Ini badan kami, hak kami, kan? Kerja kamu sediakan vaksin untuk rakyat. Jangan paksa-paksa. Kalau tuan-tuan semua bersuara, manalah tahu Perdana Menteri akan dengar cakap tuan-tuan. Okey? Okey, Tok. Pesanan terakhir, Tok, pada pesanan terakhir saya kepada pengundi-pengundi di negeri Johor, kan? Macam biasa, jangan lupa pesan ke anak, isteri, adik-beradik, jiran tetangga kita. Turun 12 hari bulan seawal pagi untuk turun mengundi barisan nasional. Jangan ada kata-kata dua ataupun berbelah bagi, kan? Nak undi BN ke undi PN, jangan ada ni. Sekarang ni saya nak beritahu, Perdana Menteri datangnya daripada Barisan Nasional. Okey? UMNO ni parti yang kita dukung, yang kita sokong ialah Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Bukan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pengurusi dia Muhyiddin Yassin, si tompok tu. Jadi jangan tersilap pangkah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan silap pangkah di negeri Johor ni, kalau dulu undi sekali dapat 3 menteri besar, 3 Perdana Menteri.
kalau sekali ni tuan-tuan silap lagi mengundi, tuan-tuan akan dapat 5 menteri besar dan 5 Perdana Menteri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.